Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di hari ini kita akan trade untuk kali yang terakhir ya. Sebelum kita hendak menyambut hari raya nanti, jadi kita trade dulu, kita ambil apa yang boleh ya. Ambil apa yang market bagi. Jadi mudah-mudahan kita mendapat profit pada hari ini. Jadi sebenarnya sekarang ni saya tengah buy untuk PGU ini. Sekarang pun pukul 12.50 dan sebentar lagi kita akan CSH1 dia akan close sebentar lagi ya. Kita tengok dulu bagaimana H1 close lepas ini. Sebenarnya saya target sudah sampai target saya sebenarnya dekat area atas ni ya, kita sudah pun sampai. Sebab dekat area sini kelihatannya banyak mambang-mambang lah. Dia sampai sini dia banyak membuat rejection. Tetapi kalau 130 ni pecah, saya jangkakan dia akan pergi ke 164 ni. Dan Alhamdulillah buat setakat ini kita masih lagi dalam profit 174. Kita jangkakan dia akan naik lagi ni. Kita kira dulu daripada sini sampai di atas ini ada dalam 6 pip. Okey, kalau kita nak tahan lagi sampai atas ni pun cantik juga, sebab di atas ini adalah area engulfing untuk H1. Itu zone yang terbaik untuk kita sell GU nantilah. Di area atas ni adalah 17 pip ya. 17 pip pun lumayan juga ya. Jadi kita tengok dulu bagaimana. Kita masih lagi masih dalam keadaan profit. Jadi tengok bagaimana keadaannya. Adakah kita nak tambah layer lagi ke, macam mana ke ya. Okey, sekarang ni price telah masuk di dalam zone itu, menunjukkan ada supply di situ dan tidak dapat break out zone itu menunjukkan wujud ada supply kat situ dan demand yang ada yang cuba menaikkan harga ini lebih tinggi. Kelihatannya tidak cukup kuat lah. Jadi kalau kita nak mengetahui demand tu kuat ataupun banyak ke macam mana ke, zone tu kenalah pecah. Contoh macam di area sini tadi kita ada satu supply zone di area sini, kita telah reject 2 kali faham. Jadi wujud supply zone kat sini, maksudnya ada seller yang sell di area sini dan price turun dan dia ambil profit mungkin kat sini, dan buyer cuba masuk. Dan kat sini adalah satu bukti bahawa demand ini adalah kuat, di mana zone supply ini telah pun pecah zone supply ini adalah pecah. Dan kalau tengok CS masa sekarang, CS masih dalam keadaan bearish engulfing. Kita ada bearish engulfing kat situ. Jadi potensi untuk CS ini naik belum lagi wujud untuk keadaan CS sekarang ni lah, kecuali dia close di atas garisan ni. Nampak dia macam dah break. Jadi tunggu dia break out. Kalau dia break out, itu adalah petanda yang kukuh bahawa CS ni akan naik lagi tinggi lah. Kita dah profit 200. Lalu tengok bagaimana, adakah dia break out.
Dia sudah break sahaja tapi belum break out. Jadi kemungkinan dia akan sentuh garisan ini dululah. Dia akan sentuh garisan ini, iaitu harga minima. Bagi saya ini adalah harga minima untuk buyer ambil profit lah. Kalau dia buy kat bawah ni, dia ambil profit dekat sini. Jadi kat sini seller akan cuba masuk. Ini kalau tengok, okey, sekarang ni sudah wujud bullish engulfing untuk yang terkini. Mungkin ni kalau tengok dia turun, mungkin ada buyer yang nak join lagi, mungkin dia akan masuk dekat sini, ataupun dia akan cuba cari harga yang lebih terbaik lah. Mungkin juga dia tak pergi sebab mungkin demand tu dah cukup banyak, sebab kelihatannya dah kira ramai lah yang trader-trader ataupun big bank yang telah masuk buy untuk GU ini. Jadi kita jangkakan untuk buat sementara ini CS akan pergi ke sini lah, 130 ni. Itu dia akan cuba pergi, dan kalau demand dia kuat, contohnya dia ambil order kat bawah ni sekejap lagi, okey, itu dia dah ambil order. Kalau demand ini kuat, maka dengan selamba dia akan dapat memecahkan harga inilah, naik sampai ke atas. Ini price paling tinggi sekarang ni di sini. Dia akan cuba pergi kat sini. Kalau demand ini kuat, banyak ke, mungkin ada yang bank ada yang masuk 1 juta ke, 8 juta ke, 1 juta ke. Kalau setakat order kita ni tak ada lah, tak dapat lah bank nak tak dapat lah nak gerakkan market ni. Kita perlukan big trader, big bank untuk join kita punya entry. Saya jangkakan kalau demand ni besar, CS akan bergerak laju dan break garisan ini, dan dia akan mencari mungkin di area sini, sebab di sini adalah area yang paling menarik untuk seller entry. Untuk seller entry, nampaknya dia turun semula. Dia turun semula. Mungkin ada lagi yang tercicir, mungkin ada lagi bank-bank yang teringin nak join sekali, untuk buy ini. Sekarang ni kalau tengok dekat H1, nampaknya CS belum lagi bullish. Kita ada 3 minit lagi transaksi. Tanda kuat dia akan naik lagi tinggi sekiranya memang cun lah tu, 130 tu. Kalau dia close di atas 130 tu, kita sudah ada setup bullish engulfing. Kita ada setup bullish engulfing. Di area sini kita ada bearish engulfing lah. Saya adjust juga, adjust bagi tepat-tepat, ini shadow dia seperti dekat sini lah. Okey, sini dia. Ini garisan ini adalah garisan di M1 ya guys, di M1, iaitu engulfing di M1. Jadi kita jangkakan dia pergi ke atas ni, atas ni, lepas tu dia turun semula, sebab sini ada area engulfing zone yang terbaik untuk sell lah. Kalau kita tengok secara detail, sebab tu saya suka menggunakan M1 ni. M1 di mana kita dapat melihat secara lebih terperinci. Sekarang ni dia telah memecahkan zone ini, dan mungkin dia akan ambil zone ini guys. Dia ambil zone ini. Jadi sebab kalau diikut logiknya, kalau buyer dia nak join, dia tak naklah join dekat dengan harga yang tak berapa nak kompetitif. Dia nak harga yang murah juga, supaya kalau dia buy, lepas tu CS naik, maka profit dia lebih besar. Okey, apa yang buyer telah melihat sekarang ni, price telah pun sudah membuat kenaikan paling minima dekat sinilah. Jadi
dia dah nampak, dia buy, paling-paling pun dia akan jual dia punya ni transaksi ni dekat sini ya. Itu paling minima ya. Okey. Jadi sekarang ni kita tak dapat bukti lagi yang demand ini betul-betul besar. Kalau demand ni betul-betul besar, makanya price 125 tu akan mudah lah, memang mudah untuk dipecahkan. Sekarang ni demand yang baru telah pun muncul ya. Demand baru telah pun muncul. Sekarang ni spread tak berapa macam nak menarik. Tak menarik 15. Kalau di 12 ke berapa ke, boleh lah, cantik lah sikit. Sekarang ni pun masih pukul 1 ya guys, masih pukul 1. Sekarang ni kalau kita nak entry lagi pun rasanya boleh kita nak tambah kita punya layer, rasanya nampak macam boleh. Sini saya rasa sini saya akan tambah lagi $1 ya, $1 kita tambah lagi. Kita jangkakan dia akan sini ni turun ni, dia nak ambil order saja, dia nak ambil order. Tapi nampaknya dah pecah. Mungkin dia pergi bawah ni, mungkin dia pergi bawah ni. Sebab di bawah ni dia punya harga lagi cantik harga dia lagi cantik untuk buy untuk buy. Jadi kalau mengikutkan Fibo kita, ini Fibo M1 kita cuba buka M5 untuk kita swing lebih jauh lagi lah. Okey, M5 kita punya Fibo seperti dekat sini lah, dekat sini. Jadi buat setakat ini, kalau entry zone terbaik adalah di level Fibo tu lah. Itu zone yang paling terbaik lah. Sudah dekat area 61, 50, 38, situ paling terbaik. Dan kalau tarik dekat M5 ni, price betul-betul menyentuh level 168 Jadi kalau menurutkan Fibo ni, dia punya projection dia sampai 161, lepas tu dia turun 100, lepas tu dia akan pergi 261, daripada 261 dia turun, lepas tu dia pergi ke 423. Itu adalah teori wave teori wave Jadi saya buat wave dia supaya korang lebih faham. Ini hanya jangkaan sahaja guys. Betul atau tidak Wallahualam. Jadi sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. Jadi dia akan bergerak begitu mungkin juga 2 ni di area bawah ni, mungkin di area bawah ni ya guys. Nampak dia turun dia turun. Tak apa, kita relax saja kita tenang. Sebab saya sebenarnya jangkakan dia ni memang nak turun sebenarnya, memang nak turun. Tapi kalau boleh kita nak entry, walaupun kita jangkakan dia turun, kita nak agak entry yang terbaik. Sekarang ni dia dah masuk level Fibo kita ya. Jadi kita relax, tenang-tenang je Jadi dia dah masuk sini, nampaknya dia turun guys. Nampaknya dia makin turun. Jadi kita tengok dekat M1, semua level dia dah langgar jadi menunjukkan di area atas sana tadi memang price kuat kuat di area atas ni, maksud dia kuat. Di area 161 ni maksudnya ada seller yang berminat, dia sell dan price turun sampai ke bawah. Dia dah nampak area bawah ni, sini paling low ni. Jadi dia mungkin akan pergi cari low inilah. Tapi kalau dia tak dapat pecahkan low ini, maksudnya dekat sini ada permintaan, demand daripada buyer untuk tolak harga naik ke atas. Jadi atas tu maksud dia demand, supply dia kuat lah. Sebab tengok area demand semua dia dah pecahkan ya guys. Jadi kita relax, tak apa, dia turun tak apa, kita
tenang aja guys, kita tenang aja, relax ya. Ini fitting 400. Relax. Okey, video ni mungkinlah panjang sedikit kot, mungkin panjang sedikit. Ini kira macam video untuk mencari rezeki sebelum kita menyambut Aidilfitri pada hari Sabtu nanti. Saya pun nak tambah-tambah sedikit pendapatan. Mentang-mentang lah sekarang ni masih PKP lagi. Sekarang ni Fibo kita telah pun batal ya guys. Jadi Fibo ini tak boleh dah dipakai lagi untuk Fibo buy, disebabkan oleh dia punya paling low ni telah pun di break out ya. Dah di break out. Jadi kita jangan kalau dah di break out jangan ditambah layer jangan tambah layer. Sebab apa? Sebab memang CS ni dia punya perangai kalau kita buy je dia turun, kalau kita buy je dia turun, kalau kita buy je dia turun. Biasa dia memang begitu ya guys. Jadi kita kena bijak dalam melakukan entry. Biar dia ada bukti-bukti untuk naik dahulu. Kita kena ada bukti yang bahawa ini bukti dia CS naik, ini bukti dia CS dia turun, baru kita entry. Jangan kita makin turun kita buy, makin turun kita buy, makin turun kita buy, lalas kita pun MC ya guys. Jadi kena hati-hati sebab memang perangai CS dia begitu dia asal kita buy je dia turun, asal kita buy je dia turun. Memang dia macam tu. Jadi sebab tu kita kena ada bukti dahulu yang ini nampak gayanya CS macam boleh naik. Sebab ada bukti dia macam mana kita nak tahu. Bukti dia dengan wujudnya bullish engulfing ataupun terbentuknya demand yang baru. Begitu. Bila ada demand barulah price akan naik. Kalau tak ada demand macam mana nak naik? Macam sekarang ni tengok CS bearish, lepas tu bullish kecil aja. Maksudnya demand kat situ tak besar ya guys. Jadi price pun turun. Jadi kita floating. Kalau kita tambah layer lagi, saya rasa ini pendapat saya lah, memang dia akan turun lagi jauh kalau kita tambah. Jadi kita jangan layan dia. Sebab memang dah tugas broker ada account yang dia ada yang jadi mangsa, ada yang dia follow entry dia. Itu memang tugas broker. Kalau anda tengok macam CS ni, kalau dia gerak gila-gila, contoh kita buy, dia turun lagi. Maksudnya ramailah orang buy tu sebab dia nak cuba MC kan orang yang buy tadi. Sampailah orang tu MC, barulah dia berhenti untuk turun. Sekarang ni kita tahu ni dekat area atas ni ada orang sell, kat sini ada orang sell. Secara logik akalnya, kalau kebanyakannya trader dia akan letak SL. Apabila dia letak SL, dia akan letak SL di atas daripada 125 itu. Mungkin dekat 130. Tapi tak adalah orang yang letak 130 entry 125 sebab dia punya SL terlalu kecil sangat Jadi katalah dia sell kat situ, mesti dia letak SL dekat paling-paling pun 10 pip. Maksudnya ini kita adjust kepada 225 225. Jadi ada possible paling minima dia akan naik sampai ke sini. Kenapa dia naik sampai ke sini? Sebabnya ada orang sell dekat sini. Jadi dia punya SL 10 pip. Sini. Jadi SL dia 10 pip. Jadi dia akan naik sampai dia sentuh SL. Mungkin orang tu akan layer lagi. Jadi dia akan naik lagi lah. Tapi sekarang ni dia turun. Jadi maksudnya adalah orang buy macam saya ni lah. Buy kat sini pun buy lagi, tambah lagi. Jadi CS akan terus turun lagi begitu. Jadi macam saya relax je. Saya relax je, biar je dia turun. Biar relax.
sekarang ni dia masuk dekat zone H1 saya. Yang saya jangkakan dia akan membuat reversal. Reversal. Jadi alamak, dia laju pula naik guys. Dia laju pula naik. Jadi tak sempat saya nak masuk entry saya tadi. Ikut saya nak masuk entry tadi. Okey, lepas ni saya akan cuba masuk. Saya tengok dekat area sini tadi ada demand lah, ada demand minimal sini ada demand dah dekat dah tu dah dekat, relax. Okey, sekarang ni dia tengok, dia sentuh je dia naik. Tapi kat bawah ni ada lagi demand. Jadi kita relax saja. Tengok, kalau kita layan dia, layan kita buy, memang tak akan berhenti turun ni. Ini PGU ni memang dahsyat dia guys. Memang dahsyat. Dia akan turun saja. Kalau selagi kita layer dia, makin dia sukalah, makinlah dia turun. Lepas tu kita kena berhati-hati dalam membuat layer. Sekarang ni tanda-tanda untuk price naik tidak wujud. Jadi kita relax dulu, sabar. Jadi sekarang ni kita tahu dekat area sini sekarang sudah ada supply yang kuat. Tapi nampak gayanya macam sudah tidak fresh. Dah tak fresh lah. Jadi tak apa, tak fresh. Sekarang ni kita berapa floating? 800. Relax. Tak apa guys. Bagi yang menonton video ini, terima kasih banyak-banyak. Kalau nak tonton sampai habis, tontonlah ya. Ini saya akan tunjuk live entry. Bagaimana saya entry. Saya nak kata saya terror, mana ada terror tu? Floating mana ada saya terror kan? Cumanya saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Saya relax saja, tenang aja. Kalau dah rezeki takkan ke mana guys. Kalau dah rezeki takkan ke mana ya. Itu yang penting. Walau teknikal kita power mana sekalipun, kalau dah kata bukan rezeki, tak akan dapat juga ya guys. Kalau CS tu nak turun, memang dia nak turun. Sekarang ni dia ada zone lagi. Kita tambah lagi dia. Alamak, tak dapat guys. Kalau ikut tadi saya nak ambil dekat area shadow tu lah. Area shadow maksud dia dekat sini. Tambah lagi satu barisan dekat sini. Saya nak entry sini tadi. Buy kat sini. Cantik. Tapi oleh kerana dia tak bagi, tak apalah. Biasalah. Okay, sekarang ni kita boleh tambah lagi satu. Sekarang ni kita kena pandai lah kita ngatur kita punya lot entry. Bila kita nak masuk $2, bila kita nak masuk $1, pandai-pandai lah. Ini kalau naik, kita joget lah. Kita joget, lepas tu kita withdraw ya guys. Kita withdraw. Nampak? Tak adalah nampak. Okay, sekarang ni adalah sedikit bukti bahawa CS ni akan membuat kenaikan. Dah ada bullish engulfing. Kini akan pergi ke sini, ke sini. Tapi tak mungkin dia berhenti kat sini lah. Sebabnya apa? Sebab kalau orang nak sell kat situ macam tak logik guys. Tak logik. Harga dia tak kompetitif guys. Harga tak kompetitif.
tak berbaloi untuk seller masuk di area situ. Tapi mungkin ada juga seller yang berani masuk ke situ sebab dia dah nampak area bawah ini. Sini minimum dia. Mungkin dia boleh dapat untung. Lepas dia sell kat situ, dia ambil dekat bawah tu guys. Sekarang ni kita tanda-tanda untuk naik sudah pun wujud. Sudah pun wujud. Jadi kalau kita nak tambah entry boleh, boleh saja tambah entry, sebab dia di bawah area kita punya entry ke atas tu, Itu saya nak tambah entry, Sekejap, saya tunggu tempat yang terbaik. Sini boleh. Kenapa saya kata boleh dekat sini? Sebab lepas ni dia akan naik paling minima dekat sini guys. Paling minima dia akan naik sampai ke situ. Jadi kalau demand ini kuat, demand ini besar, maksudnya ada bank-bank, big bank yang entry, maka dia lajulah naik. Dia lajulah naik. Tapi ni nampak macam slow, slow naik. Apa? Kita slow and steady. Berapa dolar sudah kita punya entry? Saya kira tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 dolar. 14 dolar dah, Kalau naik 10 pip daripada yang atas sekali entry kita, yang saya bagi tahu tadi, tempat orang letak SL, dapatlah dalam 1400, 1400. Jadi cukup lah tu, alhamdulillah lah tu. Kalau tak berani lagi, kita hold lah lagi sampai ke langit, ambil 20 dolar, dapatlah dalam 2000 lebih, macam tu. Tapi kalau nak sampai memang lambat sikit lah, lambat sikit lah nak sampai, lama lah sikit. Sebab dia turun pun dia ambil masa, berapa lama masa transaction tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 minit, 15 minit. Jadi dia nak naik pun kenalah dalam 15 minit juga, Jadi mungkin dia sampai atas ni, mungkin kita boleh tengok di FM15. Sekarang ni kelihatannya buyer tengah berbincang, buyer dengan seller berbincang. Okey, seller dah sell kat atas, ambil lah profit kau seller. Sekarang ni buyer pula masuk. Jadi buyer sudah melihat, yang dia, kalau dia buy kat bawah tu, dia boleh untung dekat sini, dekat sini. Tapi mungkin ada buyer yang tamak lagi ke apa ke, maksudnya dia nak harga lagi tinggi lagi. Mungkin broker nak ambil SL orang, Sini kita boleh tambah lagi guys. Sini kita boleh tambah lagi. Sekejap, Okey, sekarang kita boleh tambah lagi $15 sudah. Ngam dekat shadow tu. Maksudnya kalau price naik melepasi shadow tu, maksudnya dia akan naik lagi tinggi, guys. Dan ni dekat M1 kita boleh tarik kita punya Fibo dah. Kita boleh tarik kita punya Fibo. Okey, tarik kita punya Fibo. Okey, sini. Dan di sini. Di sini. Okey. Jadi jangkaan kita mungkin minima 261 ke. Kalau dia naik 261 tu dah profit dah, tapi kalau kita nak lagi, ambillah sampai 423 tu, 423 pun boleh. Sebab kalau demand ini memang besar, makanya untuk dia breakout 125 tu memang senang saja guys. Memang senang, Jadi kita relax dulu. Mungkin dia akan ambil dalam masa 15 minit untuk dia close dia punya transaction. Sekarang dia tengah berbincang-bincang lagi, bincang seller dengan buyer, dibincang. Okey,
bincang-bincang dulu. Okey, ada seller nak jual kat atas sana. Ada offer. 125, mai. Siapa nak? Macam tu lah. Sekarang ni buyer pun sibuk lah nak beli, sebab ada seller yang menanti dekat atas yang sanggup membeli. Buy ni tadi ya. Sebenarnya saya lebih kepada target untuk sell pay ni ya. Lebih kepada sell sebenarnya, sebab kalau saya tengok pasaran saham telah pun menurun guys. Pasaran saham telah pun menurun, maka GBP ni tak berapa menarik lah untuk di-buy sebenarnya. US dollar pun dalam keadaan menurun lah juga, tapi taklah menurun sangat. Dia dah mula naik balik. Maksudnya kos untuk membeli saham sudah menjadi semakin murah. Tapi adakah kos saham itu berbaloi untuk dibeli? Saya rasa belum tiba masanya lagi untuk dia membeli saham. Dia nak kata rendah sangat harga, taklah rendah sangat ya guys. Dia masih lagi tinggi jugalah, tinggi juga. Okey, sekarang ni dia main-main dulu, naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Sini nampaklah yang demand ni tak cukup banyak guys. Tak cukup banyak. Dia berhenti kat sini. Dekat supply kat sini. Dia berhenti kat sini. Maksudnya demand ni tak banyak, tak banyak sangat. Kecuali kalau dia breakout 058 itu, itu barulah bukti-bukti kukuh, bukti-bukti kuat menunjukkan bahawa apa? Yang demand ini adalah demand yang besar, demand yang solid. Demand yang banyak order di sana banyak order maksudnya. Ini dia main-main slow sahaja. Dia naik turun. Mungkin dia tengah berbincang seperti yang saya cakap tadi. Transaction ni mungkin ambil masa dalam masa 15 minit. Tak adalah orang nak membuat bisnes buat keputusan dalam masa 1 minit dia terus nampak result dia akan ambil masa ya guys. Okey, sekarang ni cuba tengok M5, adakah kita ada setup. Okey, belum ada setup ni maksudnya kita tidak boleh menarik tarik lagi Fibo dekat M5, sebab M5 belum ada setup. Yang ada dekat M1 sahaja. Dekat M5 ni tujuan saya adjust dekat M5 untuk saya hold entry mungkin lebih jauh lagi sekarang ni dia main-main kat situ. Ada orang sell kat situ. Ada orang berminat untuk sell kat situ. Mungkin buyer dah buy kat bawah, dia sell kat situ je. Itu adalah seller yang tak berapa bijak lah. Buyer yang tak berapa bijak. Dia ambil sekejap saja. Kita kalau nak buat transaction, kita nak buat bisnes, kita kena untung banyak sikit. Mana logik kalau kita buy dekat sini, kita ambil dekat sini guys. Ini adalah dia buy kat bawah ni, lepas tu dia jual kat sini. Tak logik. Sebabnya ini adalah bisnes yang bernilai $3 trilion guys. Pasaran market yang cukup besar guys. Cukup besar. Jadi takkanlah dia buy kat sini nak ambil untung sikit saja guys. Tak mungkin dia nak ambil untung sampai sini je. Paling-paling minima pun dia nak ambil untung dekat area sini. Maksudnya orang buy kat bawah ni, dia nak ambil untung, dia paling-paling pun dekat sini dekat sini. Ataupun dekat maksimum dekat atas tadi. Kat sini paling minimum dia. Kalau dia nak ambil untung tadi, orang buy kat bawah tu, dia takkan ambil kat sini guys. Tak logik guys. Itu saya punya cara lah dalam melihat
bagaimana sesuatu transaksi itu berlaku. Saya ikut logik jual beli guys. Saya ikut logik jual beli. Sekarang ni orang beli kat bawah ni, takkan dia dah beli lepas tu dia jual kat sini je. Tak logik guys. Tak logik. Jadi sekarang ni sini sudah wujudnya ada orang buy di area bawah ini, dan sekarang ni mungkin ini CS ini turun, mungkin ada buyer-buyer lain yang berminat juga untuk join, untuk turut sama dalam pembelian buy GBP ini. Lepas ni dah dia masuk ke sini, dia masuk, mungkin entry dia 800 juta ke, 686 juta ke, juta ke, barulah price akan naik lagi tinggi dan memecahkan harga inilah. Okay, alright guys, jadi kita relax dulu. Kita dah pun entry, jadi kita relax. Sekarang ni nampaklah jelas dia ambil kat sini tadi. Tak ambil pun, tak sampai. Tak sampai. Sekarang ni CS lah pun naik. Jadi sini wujudnya supply yang barulah. Supply yang baru di area sini. Mungkin dia akan berhenti kat sini, dia turun balik. Mungkin. Tapi kalau dia kalau demand itu besar, maka supply ni akan dihapuskan dengan mudah. Dengan mudah. Tapi nampak macam tak mudah. Kalau mudah dia akan pecut. Dia akan pecut laju. Sekarang ni kita ada masa dalam beberapa minit, 4 minit lagi. 4 minit lagi. Okey, sekarang ni kita sudah ada resistance di sana. Sudah ada resistance. Jadi tapi untuk kita tarik Fibo belum lagi valid lah. Untuk M5, M1 masih valid lagi. Tu dia dah ambil supply kat situ, dan ada muncul lagi demand zone dekat sini. Demand zone lagi, dia di atas bawah. Mungkin dia duduk sini je lah. Dia naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Sekarang ni kalau ada orang buy kat sini, maksudnya takkan dia nak jual kat atas tu je. Tak logik. Seller pun sama. Kalau dia sell kat situ, takkan dia jual kat situ je. Macam tu. Cuma sekarang ni kalau nak sell, memang merugikan lah. Kalau kita entry sell kat sini, kalau kita entry sell kat situ, kat sini zone ini tadi, kira macam bagi saya rugilah. Rugi. So apa rugi? Sebab harga terlalu mahal untuk kita sell. Kalau kita nak sell, seelok-eloknya kita sell di langit guys. Harga yang tinggi. Kalau kita nak sell setinggi yang boleh. Kalau kita nak buy, kita buy setinggi yang boleh. Okay. Tapi nampak gayanya dia turun pula. Maksudnya adalah seller kat situ. Kuatlah seller tu. Kot. Mungkin dia nak ambil untung dalam masa sekejap je. Mungkin dia ambil untung masa sekejap. Tapi pada pendapat saya adalah tidak logik untuk seller masuk di area situ tadi. Sebab harganya sudah terlalu mahal. Walaupun sekarang ni kalau dia sell kat situ, dia berada dalam keadaan profit. Walaupun profit lah, memang profit. Tetapi dia nak hold entry dia sampai mana? Takkan dia nak ambil satu pip je. Kan? Tak logik guys. Tak logik. Kecuali macam di area atas tadi dia sell, dia jual dia punya pegangan dia tadi dekat bawah tu. Itu logik. Jadi barulah dapat banyak untung sedikit. Ini sell kat situ profit 1 pip.
Aduh, nampak macam tidak logik ya guys, tidak logik. Okey. Tapi sekarang ni memanglah tak boleh nak buat apa sekarang ni. Dia turun dia turun. Jadi saya jangkakan sahaja mungkin penurunan ni adalah untuk memberi peluang kepada banker-banker lain untuk turut sama dalam transaksi ini turut sama dalam transaksi ini. Mungkin ada buyer nak ada buyer lagi tunggu kat bawah, ada lagi, maksudnya ada orang sell sana, mai saya buyer, saya beli dekat sini, mungkin mungkin ini adalah yang saya katakan Siri bercakap dengan chart ya guys. Kita bercakap dengan chart, kita nak jangkakan apa sebenarnya yang berlaku pada carta ni sebenarnya, macam tu. Okey, sekarang ni kalau kita nak buy lagi pun baik, tak payahlah, kita tunggu dulu, kita tunggu jika ada petanda-petanda untuk naik, barulah kita buy. Bila ada petanda nak naik, maksudnya ada wujud buyer di sana, jadi kita join lah sekali. Setakat entry kita ni $1, $1, 2 sen, 3 sen, $2, apalah sangat, manalah dapat kita gerakkan market. Okey, sekarang guys kita floating 900, jadi kita relax saja, tenang saja ya. Sebab kita dah tahu kita punya risiko guys, kita dah tahu kita punya risiko. Kalau tak profit, kita MC, itu je lah. Jadi nak pening apa? Tak payah pening guys, tak payah pening. Kalau nak kata, kalau dah kata kita ni apa, nak dia bagi kita profit, memang kita profit juga. Memang kita profit. Kalau dia kata dia nak naik, memang dia naik juga guys. Tak adanya sebab teknikal ke apa ke, seperti yang saya cerita dari tadi guys. Saya cakap ni nak naik, lepas tu dia turun balik. Mana kita tahu, itu namanya belum rezeki ya. Belum rezeki. Kalau dah kata rezeki kita nanti, memang rezeki juga guys. Maksudnya dia akan naik juga. Begitu ya. Begitu. Ini nak kata live trade, memang live trade lah, tapi live trade entry saya je. Jadi anda bolehlah belajar sesuatu daripada bagaimana saya entry ke, apa yang saya terang-terangkan ni, anda tulis. Mungkin anda nampak sesuatu, saya doakan anda mendapat manfaat daripada video yang saya buat ni. Ini adalah video live entry saya sendiri saja. Ini live entry saya sendiri saja. Beginilah cara saya trade ya guys. Beginilah cara saya trade. Kalau anda nak belajar, ada banyak video yang telah saya sediakan untuk anda belajar, untuk anda kaji. Bagaimana cara-cara dia, saya dah bagi tahu secara detail, satu persatu. Anda boleh belajar daripada bagaimana mengenal CS dahulu, bagaimana saya dah buat, bagaimana nak tandakan zon-zon entry, kat mana zon-zon yang menarik, bagaimana nak tengok US dollar, bagaimana nak tarik Fibo, semua saya dah ajar di dalam channel YouTube saya ni guys. Jadi anda belajarlah sebaik yang mungkin, seboleh yang mungkin, untuk memperbaiki cara anda entry. Sekarang ni dah naik. Sekarang ni tadi floating kita 900, sekarang sudah tinggal 89.73. Alhamdulillah guys. Jadi ini nampak gayanya laju sikit. CS sudah laju untuk naik. Maksudnya demand ada besar kat sini. Tapi sekarang ni mungkin bank dah nampak. Wih, boleh naik lah, dia cakap. Jadi aku nak join sekali lah. Tapi memang saya bencilah kalau dia macam tu. Sebab apa? Sebab kita dah bagi peluang tadi untuk di entry buy.
Sekarang ni CS dah naik, baru dia sibuk nak join sekali. Tak acik dalam tu, tak adil kepada mereka-mereka yang telah entry awal tadi. Cubalah tadi kita dah bagi peluang. Kita dah bagi peluang untuk bank entry. Tapi sekarang ni nampak gayanya bank sibuk nak join sekali. Tadi tak nak join, terhegeh-hegeh kan. Ni harga dah naik, barulah terhegeh-hegeh nak buat order. Itu yang saya geram dengan bank ni. Okey, baik. Sekarang ni kita sudah ada setup untuk M5. Kita boleh adjust kita punya Vivo dan gaya jadi naik. Jadi kita sudah profit 167 guys. Okey. Baik. Jadi macam saya tadi anda dah tengok saya floating berapa? 900 lebih. Jadi kalau saya nak profit, saya kalau seboleh-bolehnya saya nak profit mesti dalam 900 lebih juga guys. Supaya akan datang saya akan entry lagi. Bila saya entry lagi pun kemungkinan untuk floating negatif 900 tu ada. Jadi kalau kita dah biasa profit 900, floating 900, jadi tak ada masalah untuk kita floating 900. Maksudnya sekarang kalau broker boleh floatingkan kita sampai 900, kita juga boleh profit sampai 900. Begitu ya. Sekarang ni dia dah naik. Sekarang ni dah naik lagi 200 lebih. Dah 300 lebih dah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah, syukur. Kita tak sangka dia naik. Alhamdulillah. Kat sini tadi dekat M5 ni dia area sini lah. Area sini yang kuat sell tadi sini, area sini. Mungkin dia nak pergi ke situ lah. Ini alhamdulillah kita sudah profit 400 lebih. Dah 500. Bagi dia naik lagi. Dia naik lagi. Berapa ke? Kita ambil M1000 ke 2000 ke. Sekarang ni semua sudah pun profit 700. Sampai 800 sudah. Alhamdulillah. Yang paling tinggi itu pun sudah disentuh guys. Jadi engulfing ini sudah pun batal, tak kuat dah. Supply ini dah tak kuat. Sekarang ni dia cuba beat harga inilah. Dia cuba beat harga ini. Kalau dia breakout tu, dia akan naik lagi tinggi. Seperti yang saya cakap tadi. Dia mungkin ada orang sell kat situ dan dia letak SL dekat 225. Mungkin dia akan pergi ke situ guys. Di broker nak ambil SL orang. Begitu ya. Mungkin saya manalah tahu ya. Macam contoh macam ni, dia dah profit ni. Kita dah profit. Kita boleh je close 700. Dah banyak dah tu. 700 kali dengan 4.4 berapa dah guys? Dah 2000 lebih dah. Tapi saya macam saya paling-paling minima pun saya nak dalam 900 macam tu lah. Sebab kita dia floating kan kita 900 ni guys. Jadi kita kena profit minima dalam 900 juga. Mungkin kita ambil 1000 lebih ke, 1500 ke, 2000 ke. Kalau dapat 4000 lagi bagus lagi bagus. Macam tu ya. Bolehlah buat kita belanja-belanja hari raya guys. Boleh kita belanja hari raya. Di sekarang kita masih lagi tunggu lagi. Kita ada 1 minit lagi guys. 1 minit lagi sebelum M5 ini close. Dan TFM 15 ada 5 minit lagi. Mungkin TF15 lah dia punya, seperti yang saya cakap tadi, transaction. Dia ambil masa 15 minit untuk nampak dia punya result ya. Kita dah ada 800
400. Sembunyi sikit kita punya equity guys. Bahaya Ni kita tunggu sikit lagi. Tunggu sikit lagi. Tadi kita tunggu, boleh je tunggu. Bila profit, bila loss kita tunggu je, relax kita tunggu. Bila kita profit kita tak nak tunggu pula. Kita tunggulah sikit mungkin dalam masa 5 minit lagi ke. Supply tadi sudah pun dipecahkan. Maksud dia seller tak berminat harga kat situ. Mungkin seller nak ambil harga kat sini, area atas ni lah. Mungkin seller akan masuk dekat area atas tu. Tapi turun pula. Tak apalah, sabar ya guys, sabar. Ni buyer dah nampak harga tinggi dekat area sini. Ini paling tinggi. Jadi CS kena break out harga itu untuk dia naik lagi tinggi kena break out, baru dia naik lagi tinggi. Sekarang ni pun kalau tengok dekat H1 dia sudah bullish engulfing dia dah close bullish dia sudah belum close bullish guys, belum lagi jadi tak apa, relax. InsyaAllah lepas ni dia naik, dia naik lagi dia naik balik dan dia close sebagai bullish. Kalau dia close sebagai bullish, itu petanda kuat lah. Maksudnya sudah ada buyer yang banyak masuk dalam market. Banyak buyer masuk dalam market. Jadi bila buyer banyak masuk market, banyak orang buy lah maksud dia. Bila banyak orang buy, jadi kita boleh hold kita punya position. Kita boleh hold sebab kita bersama dengan orang majority. Majority orang tengah buy GBP USD ni. Mungkin bank besar. Ini kita relax dulu, kita tunggu, sabar. Sekarang ni CS turun pula. Alamak, tak apa, kita masih dalam profit lagi. Seperti yang saya cakap tadi, kalau kita tunggu floating merah bukan main lagi, kita tahan je dia. Tapi bila profit nanti kita tunggu sekejap je. Tak boleh. Biar adil. Kalau kita boleh tahan floating loss, kita juga kena berani untuk tahan floating profit kita kena tahan floating profit. Ini mungkin dia ambil masa sedikit. Dan ni dia turun, mungkin ada bank yang nak join sekali. Lepas ni kalau bank, ada lagi bank-bank yang kecil-kecil ni, dia nak join sekali, jadi price akan naik lagi tinggi lah. Naik lagi tinggi maksudnya dia minima dekat 128 tu. Minima 128. Maksudnya lepas ni dia akan naik lagi tinggi untuk jual lagi tinggi lagi. Mungkin dekat 164 sana. Itu lebih menarik untuk dia jual dia punya buy ni tadi kepada seller. Okey, tak sangka pula video ini telah mencecah tak lama lagi, dalam 1 jam sudah guys. Baru sudah 1 jam sudah saya membuat entry ni tadi. Jadi saya doakan anda semua dapat belajar daripada entry-entry yang saya buat tadi daripada video ini. Saya doakan anda semua berjaya di dalam membuat trading ini untuk masa akan datang. Sekarang ni kita ada supply zone di area sini. Supply zone, mungkin seller ada berminat lah untuk sell di area sini. Adapun begitu, pada pendapat saya
boleh juga saya nak katakan seller berminat di area situ, boleh dikatakan juga sebab situ pun boleh tahan juga tinggi dia lah. Tetapi ada lagi zon-zon di atas yang lebih menarik lagi sekiranya kita hendak sell pair GU ini. Kalau dekat area situ nampak macam tengah-tengah kot, tengah-tengah. Dia berada dekat tengah-tengah. Yang cantik betul lah ni area atas ni, 273 sini. Situ paling cantik ya guys, paling cantik kalau kita nak sell GU ini. Situ paling cantik lah. Sebab situ wujudnya ada supply zone yang besar, iaitu di H1 lah. Pada pendapat saya, kalau saya selalunya kalau saya nak trade ni, saya suka mencari zon-zon di H1 guys, dan saya kombinasikan dengan zon-zon di M1 sebab di M1 untuk kita dapatkan entry yang lebih tepat, lebih sharp, sebab dia punya transaction tu lebih detail lagi, tapi pengumpulan entry tu berada di zone H1. Entry dia berkumpul banyak di H1. Okey. Macam kes sekarang ni lah. Dekat bawah tu tadi, kalau tengok dekat bawah sini, area bawah ini bawah ini, ni yang garisan yang saya gerak-gerak ni. Di sini area zone H1. Jadi nampak jelas lah bahawa banyak buyer menanti price di area bawah sana. Banyak buyer, dan patutnya tadi kalau saya bersabar, saya tunggu area bawah tadi, barulah sedap untuk entry. Jadi tak adalah floating banyak macam ni sangat, tapi tak seronok juga. Kita kena ada floating, barulah cantik sikit. Kena ada floating sikit, baru ada cabaran, gitu ya. Okey, 3 minit lagi, cukup 1 jam sudah kita punya video ini. Video ni memang panjang lah, almaklum lah, live entry. Jadi memang panjang sikit lah. Banyak yang saya sudah tunjukkan dekat sini. Saya harap anda semua dapat belajar sesuatu daripada sini. Bagi mereka yang belum subscribe channel kita lagi, ambillah peluang ini untuk subscribe channel kita. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bolehlah share video ini kepada rakan-rakan lain yang memerlukan pembelajaran secara percuma. Bolehlah belajar di channel YouTube saya ini. Bagi yang nak belajar dengan lebih detail, bolehlah beli saya punya e-book, full margin entry FME ya. Harga dia hanyalah RM90 sahaja. Boleh hubungi saya di Telegram, iaitu di @cikgu_johari ya. CIKGUJUHARY. Boleh hubungi saya di sana, PM saya kalau nak beli e-book, ataupun anda boleh hantar email kepada saya di cjforex@gmail.com. Kalau anda berminat nak beli e-book lah. Okey. Kalau bagi mereka yang membeli e-book ni, nanti kita akan masukkan dalam grup perbincangan kita. Kita ada grup perbincangan. Kat situ saya ada bagi trade idea, bagaimana nak trade. Kita asah anda punya entry, asah anda punya ilmu dari segi fundamental, dari segi bagaimana nak melihat market, bagaimana nak gunakan US dollar chart, bagaimana nak guna saham punya chart secara lebih terperinci ya.
dengan lebih terperinci. Jadi saya akan ajar anda di sana, insya-Allah. Pelaburan RM90 itu adalah berbaloi untuk masa depan anda. Saya akan ajar ilmu-ilmu forex. Banyak benda yang saya ajar. Ini saya punya grup. Ini saya punya grup, full margin group. Kat sini kita akan berbincang ya. Tengok dia orang ni. Dia orang ni gila balum je. Esok lusa nak raya dah. Jadi dia orang balum. Tu dah profit 216. Tu saya bagi trade idea bagaimana. Tu ada orang entry, sell. Dia balun saja. Dah untung profit. Dia hentam je. Okey. Ini kita punya grup. Kita juga ada nota. Grup nota mana nota. Ni nota. Kat sini anda boleh belajar. Kat sini semuanya nota-nota saya telah sediakan. Dalam ni ada juga video-video bagaimana saya melakukan entry, bagaimana nak marking zone, kat mana zone bagus nak masuk, mana tak bagus masuk. Okey. Jadi dengan membeli e-book tu, jadi anda boleh belajar kat sana. Sekarang ni dia sudah pun naik, dan alhamdulillah kita telah profit dalam 1,000. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita nak close, kita boleh close. Kita boleh je close kalau nak close. Ini saya pin screen dulu, pin screen untuk tunjuk, bagi tahu dekat kita punya group, supaya dia orang boleh belajar lagi dengan lebih detail, lebih yakin. Okey, sekarang ni kita pun telah pun profit dalam 1159. Jadi saya rasa saya akan close. Sebab apa? Sebab tadi kita sudah seperti yang saya cakap tadi, kita tadi dah floating 900. Dia bagi kita floating 900. Sekarang ni kita profit 1100. 1100. 1111 dah guys. Cantik jugalah nombor tu. Tapi kalau kita nak tunggu sikit lagi, boleh saja. Kalau kita tunggu kan banyak lagi. Okey. Jadi sekarang ni kita dapat 1479. Jadi kita akan close sedikit dulu. Okey. Ini cara untuk kita close entry secara berjemaah. Secara berjemaah. Itu ada close buy. Itu tekan multiple close buy dan kita close dia. Begitu. Okey. Kita ada balance 4. Berapa ni? 5. Kalau kita nak close, kita boleh close. Tekan sini. 5.00. Sell. Sebab dia naik tinggi lagi tadi. Jadi alhamdulillah kita profit banyaklah sikit lagi tadi. Jadi kita close. Sudah pun close. Okey guys. Jadi alhamdulillah adalah rezeki untuk raya kita. Dapatlah sikit, syukur alhamdulillah. Jadi dah profit tu jangan lupa untuk withdraw ya guys, withdraw ya. Jadi sampai di sini dulu video kita untuk kali ini, video full margin entry, live entry daripada CJJFX. Semoga mendapat manfaat, semoga anda semua berjaya di dunia dan akhirat. Bagi yang belum subscribe, silalah subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan mohon like dan share daripada anda ya. Bagi kita kembangkan kita punya channel YouTube ini kepada orang lain lagi. Tu naik tinggi lagi guys. Tapi tak apa, kita dah ambil profit tadi pun sudah mencukupi. Dia naik tinggi guys. Tak apa nak buat macam mana, rezeki kita sampai situ saja pun tak apalah, alhamdulillah. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.